Assalamualaikum dan selamat pagi kembali kita bersua. Saya Fitriah yang dan saya Sofia Nur Solehatun. Kami harap anda semua sihat walafiat dan pastinya terima kasih kerana menonton Malaysia Hari ini. Dan kepada anda yang ingin keluar ke tempat kerja, anda masih boleh saksikan kami di laman Facebook Malaysia Hari ini. Ya, jadi bermaksud kalau anda sebagai penumpang di kenderaan, Betul. masih dapat bersama dengan kami. Tapi kalau anda memandu masih juga dapat dengarkan. Mungkin ketika memandu tak dapat visualnya, tetapi suara kami bersama anda temani perjalanan anda ke tempat kerja dan berbagai destinasi. Dan kalau ada yang cantik, alhamdulillah. Kalau ada yang tak cantik pun bersyukurlah. Sebab hari ini kita nak fokus kepada isu yang cantik. Tapi dalam konteks cantik yang membawa kepada kebinasaan dan kemudaratan. Kalau dahulunya sangat tular, ramai yang menghabiskan wang sehingga beratus ribu untuk mengubah penampilan mereka dengan menggunakan pembedahan plastik dan sebagainya. Tetapi pada zaman kini, sekarang ini, semakin lama semakin berleluasa bagi mereka yang mendapatkan perubahan penampilan melalui tempat-tempat ataupun mereka yang memanggil diri mereka sebagai pakar kecantikan, tetapi memasukkan elemen-elemen yang tidak baik dan memudaratkan ke dalam badan kita. Itu dia. Mungkin Sofia lebih arif ya apa yang diambil oleh wanita. Sebab kita hari ini, kalaulah kami hari ini memberikan anda visual yang kurang menyenangkan penglihatan anda, kami mohon maaf. Sebab kita nak memberikan gambaran yang tepat, jelas dan terperinci apa yang berlaku. Kalau kita hanya menyebut tentang filler ataupun suntikan, tapi mungkin anda tak dapat bayangkan. Mungkin seperti kalau anda sebagai ibu bapa melihat perubahan yang pelik pada anak, ataupun anda sebagai sahabat melihat ada yang pelik kepada rakan anda, jadi anda boleh beri nasihat. Gambar kami beri ini, video ini mungkin anda rasa terkejut, tapi kami tujuannya adalah untuk memberikan anda gambaran yang tepat dan terperinci, yang perbincangan yang se-ekstensif mungkin untuk dapatkan maklumatnya. Betul, dan kita akan paparkan di sini antara gambar-gambaran bagi pembedahan yang memasukkan filler. Suntikan filler ke dalam anggota-anggota badan yang tertentu yang memberikan satu impak yang sangat negatif, kerana ada juga yang melaporkan bahawa mereka mempunyai kerosakan di bahagian tertentu seperti di bahagian payudara, ada yang bernanah dan sehingga boleh memudaratkan sehingga mendapat kanser pada satu tempoh masa yang tertentu. Itu dia. Sebab kita pun sedari bahawa kanser payudara antara penyumbang utama kematian wanita di seantero dunia. Jadi mungkin kerana berbagai faktor yang kita sebutkan genetik, tetapi hal ini disebabkan oleh gangguan kerana banyaknya bahan kimia yang juga membawa kepada kemudaratan. Jadi impaknya mungkin tidak dirasai dalam tempoh yang terdekat, walaupun ada yang mengadu tidak selesa ataupun dah ada macam bengkakan di payudara ataupun macam yalah, sebab saya susah nak terangkan, mungkin wanita lebih faham. Jadi pengalaman Sofia lah, rakan-rakan anda, apa yang berlaku? Saya tidak pengalaman sendiri, tapi pastinya kepada anda yang tidak begitu pasti apakah sebenarnya kemudaratan filler ini, ramai wanita tertentu memilih filler kerana mempunyai satu kepercayaan daripada pakar-pakar ataupun kononnya memanggil mereka diri sendiri sebagai pakar, untuk mencantikkan anggota badan yang tertentu dengan harga yang sangat rendah. Tetapi suntikan yang dimasukkan itu adalah menggunakan bahan kimia yang tidak disahkan dan pastinya boleh menyebabkan banyak kerosakan tubuh badan. Dan kepada para wanita pula yang ingin menjadi seorang ibu satu hari nanti, suntikan sebegini boleh merosakkan payudara kerana ia akan menjejaskan penghasilan susu dan sebagainya. Betul, sebab payudara ni bahagian yang sangat kompleks. Sarafnya, selnya sangat kompleks. Jadi kalau dimasukkan bahan yang terlarang, yang bahaya, yang tinggi mungkin kandungan toksinnya, jadi anda sendiri dapat bayangkan apa yang terjadi. Dan dalam tempoh yang singkat pun dia akan merosakkan pelbagai saraf dan sel bagi payudara wanita ini. Dan bukan setakat payudara saja, filler juga digunakan oleh mereka ini untuk dimasuki ke dalam hidung, bahagian muka mata, dan untuk mengubah ciri-ciri tertentu bagi wajah mereka. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah sebenarnya bahana atau mudarat menggunakan filler-filler ini, kita telah menyediakan trivia bagi kes mangsa filler payudara. Mari kita saksikan. Payudara, aset wanita, lambang kecantikan. Demi mengejar tumpuan dan mengembalikan keyakinan, ada yang sanggup merubah sifat semula jadi payudara mereka tanpa memikirkan risiko dan kesannya. Januari lalu, kes seorang wanita yang rosak payudara selepas membuat rawatan membesarkan buah dada tular di media sosial.
Mangsa yang hanya dikenali sebagai Rara terpikat dengan promosi murah membesarkan payudara di laman sosial. Rara mendakwa rawatan hanya dilakukan di bilik hotel dan barang yang digunakan tidak bersih. Selepas menjalani rawatan, mangsa berusia 25 tahun itu mula menerima kesannya. Payudara Rara mula bernanah dan dia diserang demam tanpa henti. Surat yang dikeluarkan hospital swasta mengenai keadaan payudaranya juga dikongsikan di laman sosial. Gadis malang itu mendakwa dia hilang ribuan ringgit untuk merawat jangkitan kuman di buah dadanya. Rara dinasihatkan untuk menjalani pembedahan membuang payudara. Oleh kerana kesan rawatan haram itu, Rara juga kini tidak boleh mengandung. Rakus ingin mengejar kesempurnaan hingga meragut nyawa. Tahun 2017, Sydney, Australia. Seorang wanita tiba-tiba diserang sakit jantung ketika menjalani rawatan membesarkan payudara. Menurut sumber berita, ketika serangan berlaku, mangsa Jin Huang sedang dirawat oleh pakar kecantikan tidak bertauliah, Ji Xiao. Polis tempatan melaporkan Ji Xiao menyuntik bahan anestetik lidocaine bersama tramadol, sejenis dadah, sebelum memasukkan filler payudara ke dada Jin. Wanita berkenaan tiba-tiba diserang sakit jantung dan kemudiannya terus dikejarkan ke hospital. Siasatan melaporkan Ji Xiao yang berasal dari China merupakan pakar kecantikan tidak berdaftar di bawah Undang-Undang Tempatan Australia. 2 hari selepas kejadian, Jin Huang ketika itu berusia 35 tahun meninggal dunia. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini, yang seperti disebutkan oleh Patrice Manjadi, yang kita berbincang tentang kecantikan yang berisiko. Dia cantik tapi sakit, bahaya dan paling kita risaukan boleh membawa kepada kematian. Dan cantiknya sementara saja. Kita akan melihat bingkisan ini di mana seorang individu akan berkongsikan dan antara kita pengalamannya. akan bersama dengan dua individu yang memang terbiasa dengan pelanggan, rintihan pelanggan juga perkongsian pengalaman. Diperkenalkan. Di sebelah saya Nafisa Isma, pengamal kecantikan, dan juga Profesor Dr. Ng Wee Kiong, pengasas dan Presiden AICA. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin boleh kongsikan sebelum kita mulakan AICA dari segi peranannya dan bagaimanakah kita boleh melihat dari segi memastikan bahawa industri kecantikan ini masih boleh dikawal? Basically, ICAN is a professional body. I'm the president of ICAN. ICAN stands for Association of International Certified Esthetician. It is a professional body. Baik. Okay. Dan Nafisa sebagai pengamal estetika, jadi bagaimana anda melihat kegairahan orang untuk cantik dan juga adakah mereka ini cantik mengikut ilmu yang digariskan ataupun main belasah dalam bahasa yang mudah? Okey. Kecantikan ni ada banyak aspek. Dia ada yang basically yang ada yang medical punya side, and then ada yang normal people yang kita pergi spa biasa ataupun jumpa doktor untuk dapatkan consultation. So terpulang kepada individu nak pergi pada badan yang profesional ataupun unprofesional. Baik, kalau bercakap tentang profesional dan tak profesional ini, mungkin ramai yang mungkin rakyat kita sendiri yang tidak begitu mengenali, membezakan sebenarnya antara perbezaan satu badan profesional dan yang bukan. Mungkin Profesor sendiri boleh kongsikan apakah peranan ICA sebenarnya? ICAN is basically a professional body, as I saying. We provide professional education, especially in beauty education. Baik. In ICANs we have qualification base. Arti dari foundation terus kepada aesthetic, advanced aesthetic. Arti people who want to practice, they must go through a proper procedure, understand the dermis and epidermis and dermis functioning of skin, so that they're in the proper step, that we call qualification based. But kebanyakan orang practice sekarang di bidang ini in very unprofessional because they are not go through a proper process. They might be good in skill, they may not good in knowledge. This is a problem. Now we understand there's evolving 40 years in the industry. Our education, beauty education, tak ada ubah.
Ada ubah. Jadi teknologi advance, evolving terlampau laju ya. I mean very fast. That's why we are not able to. Malaysia di tahap mana, Prof? Still catching up ataupun macam mana? I think we are getting better because the most exposed in the problem, then we are trying to improve the situation. Anyway. Prof juga tentang teknologi yang sering berubah, yang sangat pantas. Tetapi kita ingin tahukan juga tentang kegarahan filler bagi payudara ini. Sejak bila ia bermula dan bagaimana penerimaan orang ramai tentang perkhidmatan profesional, Prof? Anggaran agak 2013. 2000 they started to emphasize on filler. Yeah. Jadi filler actually it's a bahan component of filler, we'll call it hyaluronic acid. Baik. Hyaluronic acid. And they also another alternative, they call it iodinum. Iodinum, you know. In dalam ini hyaluronic acid, basically they call it a polysaccharide molecule. It's one of the main subject, one of the main component. Basically, it's one of the main component of hyaluronic acid. That substance basically, actually to form the gelatin surrounding the cell. That is the main point. They house enlarge, augments the breast. Itu sedikit pemahaman bagaimana asid hyaluronik ini digunakan untuk menjadi ejen pembesar bagi payudara. Tetapi ada juga yang mungkin mengambil bahan yang murah, yang bahaya untuk kecantikan ini. Dan kita ada sebuah perkongsian laporan tentang perkhidmatan filler haram ini yang mengundang bahaya. Ikuti laporannya. Ada juga customer saya yang suami dia yang datang hantar isteri dia buat breast. Teknologi membuka ruang kepada sesiapa sahaja mengenal perkara baru dan mudah terpengaruh dengan ikutan semasa. Damansara, Kuala Lumpur. Farah bukan nama sebenar, gadis berusia 25 tahun ini antara individu yang sanggup menawarkan perkhidmatan suntikan filler haram walaupun ia berbahaya. Idea sebab saya memang macam minat kecantikan lah. Yelah, mula saya buat yang biasa-biasa dulu kan. Lepas tu permintaan customer jugalah. Customer pun selalu cakap, okey buatlah apa semua. Tanpa mempunyai sebarang sijil kemahiran maupun pengiktirafan lesen yang diluluskan, Farah yang kini sudah 3 tahun berada di dalam industri kecantikan haram merasakan ia bukan perkara yang serius. Kebanyakan pelanggan terdiri daripada wanita yang ingin kelihatan cantik dengan kos yang murah tanpa menghiraukan risikonya. Biasanya kita check BP je lah. Dia ada yang untuk BP tu kan. Tu je lah. Lepas tu kita just berdasarkan customer yang cakap lah. Supply kita order direct lah daripada web. Ataupun kita ada kawan-kawan jugalah. Macam diorang pun macam pembekal yang besar. So kita orang just order daripada diorang je lah. Kalau breast tu tak jadi, biasanya kita orang akan suruh customer tu datang, kita orang buat lah. Tapi jarang lah yang tak jadi. Biasa memang jadi je breast filler tu sebab dia instant result. Customer boleh nampak lepas kita buat rawatan tu. Bila kita tanya customer tu kenapa nak buat ni apa semua, sebab suami je. Ada juga customer saya yang suami dia yang datang hantar isteri dia buat breast. Kiranya macam contohnya ubat yang nak suntik tu, barang tu sebenarnya diiktiraf ke tak? Saya tak sure lah, dekat Malaysia memang tak kot. Tapi kalau sebab barang tu bukan daripada Malaysia, kita dapat pun daripada Korea. Tengoklah jenis-jenis filler dia. Ada je filler daripada China. Terlalu obses untuk tampil cantik dan memiliki tubuh yang mengiurkan telah menjadikan segelintir wanita sanggup mempertaruhkan wang dan nyawa demi kecantikan sementara ini. Ilmu dan pengetahuan perlu seiring agar tidak menjadi mangsa dunia kecantikan. Sedikit pengakuan seorang individu yang menawarkan perkhidmatan sebegini dengan harga yang sangat murah di laman media sosial. Dan ada pesakit yang kronik datang berjumpa dan keadaan yang memang menakutkan lah. Mungkin ada bengkak, bernanah dan juga mungkin pada peringkat awal dia nak
menaikkan, tetapi akhirnya bernanah dan juga mungkin nampak mengerikan lah. Masalah. Okay, itu ada perkongsian pengalaman. Bercakap tentang payudara ni, Prof. Kita nak fahamkan juga di mana ada satu pemahaman bahawa tak ada sebenarnya istilah untuk membesarkan payudara itu. Filler itu tidak diwujudkan untuk membesarkan payudara. Adakah ini sebenarnya satu hakikat? Adakah ini fakta? Dan sebenarnya apakah cara-cara yang sepatutnya dilakukan sekiranya seorang wanita itu betul-betul ataupun sebenar-benarnya memerlukan orang kata augmentation ataupun perubahan bagi anggota tubuh badan mereka? Mungkin boleh kongsikan. Okey. Actually sebenarnya yang suntikan ni boleh dibuat dengan cara yang betul dan produk-produk yang diiktirafkan. We do have a special product in our research in aesthetic because sekarang the global market untuk estetik sangat luas. So they produce so many products. So kita kena pilih produk yang betul dan diiktiraf. So, bukan sahaja diiktiraf di Malaysia, di overseas, tapi perlu melalui beberapa prosedur untuk register the product for the injection. Sebenarnya bahan tu apa? Bahan memang bahaya atau memang macam mana kalau sesalah dia punya sukatan ke macam mana? Okey. Bahan tu kita kena tengok komponen dia apa yang boleh dissolve dengan sendirinya atau merepair and membaiki sel-sel kita yang dah yang makin bila kita berumur, kita punya sel makin lama makin kita punya hormon makin lama makin turun. So produk yang injection ni adalah membantu untuk melambatkan proses penuaan. So ada produk yang boleh kita injection tapi kita mesti minta consultation daripada yang profesional. Fungsi dia untuk kekalkan tapi bukan untuk membesarkan ya. Untuk melambatkan. Untuk maintain dia muda. Tapi tak ada lah boleh besar. Macam mana yang kita tengok VT tadi tu sebab itu perkongsiannya. Tanya daripada pendapat doktor profesor sendiri. Penggunaan filler ni, apakah penggunaannya yang sebenar dan sebaiknya? Kerana ramai yang di benua Asia ataupun di Malaysia sendiri yang menggunakan filler ini sebagai satu cara terpantas, termurah untuk membesarkan payudara dan juga mengubah wajah dan sebagainya. Okay, before basically they are using silicone. Just because cost effective. They start to do injection in filler. So they are more cost effective and also more, what you saying, like more easier. Procedure is more simple, more easier. But of course, there's a complication. Ada sebarang efek kesan sampingan? Side effect. Of course, it might cause numb. There might cause lump. Okay. Also infection, and also the skin. Deformity. Okay. Lepas mungkin 5 tahun, there might some side effect. Mungkin tersalah dos, doktor? Mungkin terlalu lebih banyak suntik. Apa efeknya? Just now what Natasha saying because it depends on the product. Some product might be not registered. They might be bought from online. You don't know. Nowadays you can beli dari online. Jadi ini satu masalah lah. Then I think MOH also very emphasize on this. Ini memang ada berkala ya kalau kita buat suntikan tu bulan ini, maksudnya kena berterusan dia tak boleh tinggal nanti dia mungkin berlaku perubahan kepada payudara macam mana? Itu yang kita cakap tadi yang kita pergi pada badan yang professional and unprofessional. So the product is depends on advice from the esthetician. Esthetician practitioner. So basically kalau you all pergi pada certified punya beautician, like macam Aika, they provide the certification, diorang akan guide kita macam mana do the professional punya procedure. But the product and the component yang produk tu yang paling penting. Baik. Okey, ada juga yang bertanya, di Malaysia dijual secara meluas ya? Produk. For injection. Maksudnya ada juga yang didaftar di bawah medical instrument, bukan food and drug. Macam mana dia punya tu? Yang produk actually kita kena go through
MOH untuk injection. So basically diorang akan tanya kita dari mana produk tu. So in Malaysia now, saya tak sure sebab in social media saya boleh tengok macam-macam orang jual produk kan. Itu memang kami tak sure register because for injection memang dia ada khas prosedur khas yang mereka perlu lalui. Yes, untuk research and bukan senang. Agak complicated juga. Bagi sangat complicated. Profesor, bagi AICA, peranannya adalah memberikan satu sertifikasi yang sepatutnya bagi mereka atau pengamal ini. Itu dari segi inisiatif AICA sendiri, adakah terdapatkah satu akta untuk mengawal dan memastikan bahawa mereka yang memanggil diri sendiri mereka ni pakar untuk dapat dibendung sekaligus supaya orang ramai tidak menjadi mangsa? Yeah, okay. Basically, AICA is the message is very clear. Very clear, yeah. And first of all, we protect consumer interest. Secondly, we ensure all the professionals are qualified. Ketiga, the education we have to upgrade. Satu masalah di Malaysia saya rasa kerana beauty pendidikan tak ada ubah dalam 40 years. Jadi teknologi evolving seperti saya sebut tadi, dia terlalu cepat. That's why we are not able to meet the requirement. Jadi AICA, why we establish AICA? Because we built the ecosystem. We work with the MOH, we work with Standard Malaysia, Quality Control, refer to ACTA in general, references of law ACTA 549. ACTA 549 basically is a persijiran untuk to certify a person whether they are qualified or disqualified. Okay, Prof. Misalnya kata kalau ada pesakit yang datang dalam keadaan yang teruk kerana masalah kesuntikan, apa yang prosedur untuk membuangnya macam mana? Basically, we recommend them to go to hospital. That is the most safer, because we don't know what happened. Profesor pernah jumpa yang sangat kronik? Yes. Jadi, basically, it's inflammation, fever. Jadi pembedahan tu proses macam mana? Pembedahan yang biasa ataupun special untuk itu saja? No, actually we will. I mean, advise them to go to hospital. It's a proper procedure. Di hospital berjumpa dengan pakar apa, Prof? You can go with the skin doctor. Pakar dermatologi. Provided they have some complication, we do not know. You might have some others unhealthier physical. Sebab dia kalau yang filler kekal, jadi sangat complicated untuk buang. Macam mana? That is very difficult. The procedure is very, take a long time, to clean up. So once you have this impact, once you have this kind of, outcomes, then it take a little bit time. Then, to recover also a bit difficult. Because basically itu bahan mungkin dia melekat di dalam, memakan diri kita, take time to remove. Saya harap yang dengar ni rasa insaf dan bertaubat lah. Sebab anda nak buang tu sangat payah sebab dia dah melekat, nanti ada penyakit kronik yang lain. Jadi sayangilah mahkota anda. Pastikan anda mengenali dulu siapakah pakar yang anda jumpa sebelum anda meneruskan untuk prosedur yang anda tidak pasti, kerana kecederaan kekal itu akan memakan diri kita. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Cik Nafisah Ismail, pengamal estetik, dan juga Profesor Dr. Ng Wee Keong, pengasas dan Presiden AICA. Terima kasih sekali lagi. Jadi yang semua jadi lebih menawan dan cantik. Betul tak? Kekal dan sayangilah apa yang ada dan pastikan anda ketahui sebenar-benarnya apa yang anda lakukan sebelum anda membuat keputusan yang menjadikan satu masalah yang besar kepada kita satu hari nanti. Kita akan berehat seketika dan sekembalinya kita akan bersama dengan antara pengarah-pengarah yang cukup hebat. Teruskan menonton. Drama Festival Kuala Lumpur selepas ini.